Baik, jika kamu telah bersedia, mari kita teruskan dengan pembelajaran hari ini. Tajuknya adalah Mari Cuba. Jadi, kita masih lagi menggunakan buku teks. Buku teks ni sebagai panduan untuk pelajaran kita pada hari ini. Baik, tengok buku teks pada muka surat 12 ya. Muka surat 12 dengan hari ini kita akan belajar kemahiran tata bahasa iaitu penjodoh bilangan. Maka objektif pembelajaran yang cikgu sasarkan pada hari ini, murid dapat mengenal pasti penjodoh bilangan dengan tepat. Kemudian membina sekurang-kurangnya 3 daripada 5 ayat menggunakan penjodoh bilangan dengan betul. Ini antara yang akan kita pelajari dalam muka surat 12. Baik, sebelum kita pergi kepada yang seterusnya, kita tengok dahulu ruangan info bahasa. Ruangan info bahasa, apakah yang dimaksudkan dengan penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ialah kata nama yang menjadi pasangan kepada kata bilangan, iaitu sebagai penerang bentuk atau keadaan pada kata nama yang mengikutinya. Di pada halaman 12 terdapat contoh penjodoh kata nama yang penjodoh bilangan yang diberikan, iaitu helai, bilah, batang, biji, botol dan keping. Ini adalah contoh kata bilangan yang akan mengiringi penjodoh bilangan. Satu adalah kata bilangan. Jadi apabila satu dikembarkan ataupun dipasangkan dengan penjodoh bilangan, kata satu ini dipendekkan menjadi se. Sehelai. Contohnya, sebilah. 2, 3, beberapa juga adalah contoh kata bilangan. Baik, ini antara beberapa contoh lain penjodoh bilangan yang cikgu sediakan, iaitu kuntum, tandan, bidang, ketul, butir, ekor, sisi, cubit, banyak lagi dah ya, dan lain-lain lagi. Baik, tengok. Penjodoh bilangan. Tajuknya Mari Cuba. Ini perbualan di antara Nabila dan ibunya. Ibu, saya ingin membuat album kejayaan keluarga. Saya mahu menghadiahkannya kepada Abang Nasri. Baik, jawab Ibu Nabila. Kalau begitu, Ibu akan membantu kamu. Apakah bahan-bahan yang kamu perlukan? Bahan-bahan yang saya perlukan ialah, ini senarai bahan yang diperlukan oleh Nabila. 3 helai kertas warna, sebilah gunting, sebatang pembaris, beberapa biji butang, sebotol gam. Jika kamu perhatikan, di depan penjodoh bilangan ini ada kata bilangan 3. Beberapa. Ini adalah kata bilangan. Baik, helai. Untuk benda yang nipis dan lebar. Kertas sifatnya nipis dan lebar. Jadi penjodoh bilangan untuk kertas adalah helai. Bilah. Untuk benda yang tajam seperti gunting atau jarum. Batang. Untuk benda yang panjang dan lurus seperti pembaris. Lagi apa? Penyapu, kan, sifatnya panjang. Biji untuk buah, buah-buahan, sayur-sayuran dan benda yang kecil seperti butang. Botol untuk benda yang diisi di dalam botol yang sifatnya berupa cecair dan sebagainya. Baik, seterusnya mari kita perhatikan pula apakah penjodoh bilangan yang ada pada petikan ini. Bahan-bahan tambahan adalah seperti manik,
pensil warna, jarum, berus warna, cat air, renda dan benang. Jadi, jika kamu perhatikan, cikgu telah pun tandakan penjodoh bilangan bagi bahan-bahan yang ada pada muka surat ini. Kerana aktiviti kita adalah mengenal pasti penjodoh bilangan yang terdapat dalam bahan. Baik, tengok bahan yang pertama tadi, manik. Ini manik. Ada beberapa butir. Jadi bilangan bagi manik adalah butir. Dan pensil warna. Ini gambar pensil warna. Penjodoh bilangannya adalah batang kerana pensil warna sifatnya lurus dan panjang. Dan seterusnya jarum. Ini jarum. Okey, penjodoh bilangan bagi jarum adalah bilah kerana jarum sifatnya tajam. Berus warna. Ini berus warna sifatnya panjang, iaitu penjodoh bilangannya batang. Cat air. Cat air ini diisi dalam botol, maka penjodoh bilangannya adalah botol. Renda yang telah dipotong pendek, jadi penjodoh bilangannya adalah cebis. Dan setelah siap, tampalkan beberapa gambar. Ini ada gambar. Jadi penjodoh bilangan bagi gambar adalah keping. Beberapa keping gambar dalam album tersebut. Jadi, cikgu percaya kamu telah pun dapat mengenal pasti penjodoh bilangan yang terdapat dalam bahan yang cikgu sediakan ini. Baik, seterusnya. Sekarang mari kita kenal pasti penjodoh bilangan dalam ayat-ayat di bawah. Perhatikan ayat nombor 1. Puan Haja Aminah memiliki sebuah kilang batik. Apa penjodoh bilangan dalam ayat ini? Ya, okey, sebuah. Buah adalah penjodoh bilangan bagi kilang batik kerana kilang bentuknya tidak tetap. Jadi penjodoh bilangannya adalah buah. Okey, ayat yang kedua. Perhatikan ayat yang kedua. Nasri menampas sekeping poster pada papan iklan. Jadi penjodoh bilangannya dalam ayat yang kedua adalah keping. Keping adalah penjodoh bilangan bagi poster kerana poster sifatnya nipis. Okay, nombor 3. Nabila menyimpan beberapa helai kain batik di dalam almari. Apakah penjodoh bilangan bagi ayat ini, dalam ayat ini? Ya, betul. Penjodoh bilangannya adalah helai kain batik, ya. Baik, ayat yang keempat. Perhatikan ayat yang keempat. Encik Abdul Aziz menyemai beberapa butir benih cili di tapak semayan. Penjodoh bilangan yang ada dalam ayat ini adalah penjodoh bilangannya butir kerana biji benih sifatnya kecil. Ayat yang terakhir, Puan Siti menerima sejambak bunga ros daripada suaminya. Jadi jawapannya adalah, penjodoh bilangannya adalah jambak. Jambak bunga ros bermaksud bunga ros itu dalam bilangan yang banyak. Jadi cikgu percaya kamu telah pun dapat mengenal pasti penjodoh bilangan dalam gambar dan juga dalam ayat. Jadi cikgu harap penerangan cikgu ini telah dapat memberikan kamu serba sedikit tentang pelajaran hari ini, iaitu kemahiran tata bahasa, iaitu penjodoh bilangan. Jadi sehingga kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran akan datang. Cikgu ucapkan selamat belajar. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.